Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi macam korang nampak, hari ni kita bersama tetamu jemputan kehormat sempena PDPR, iaitu Cikgu Farouk. Yeay. Siapa yang rindu kan? Kalau Cikgu Farouk yang rindu, kita ada Cikgu Farouk hari ni. Komen kat bawah. So, Rindu. so macam korang nampak, dekat depan ni kita ada seunit projector Okey. daripada Blitzwolf. Sekali lagi. Ya, BW VP11 model dia. Dan juga projector stand lah. Yang korang nampak sebelah ni, ini macam combo sikit lah. Dan of course, video ini, barangan ini ditaja oleh Banggo.com. Oh. So kalau anda kata korang berminat, korang boleh riki-riki link kat bawah. Okey. Korang nak cari apa saja dekat Banggo.com, semuanya ada. Baik. Jadi, Mantap. tanpa melengah masa lagi, let's check it out. Jadi macam biasa, sebelum kita pergi lebih jauh, Okey. kalau korang berminat nak dapatkan projector ni, again link kat bawah. Harga dia berubah-ubah. Buat masa sekarang harga dia sekitar 390 ke 400 ringgit. Alright. So tengok pada masa bila korang tengok video ni. Dan kalau anda kata korang berminat nak dapatkan, korang boleh tengok ada promo code dekat link description lah. Ada additional discount lah untuk supporter Izami Gadget. So untuk stand ni pula harga dia sekitar 200 ringgit lah. Alright. So kalau anda kata korang nak beli projector pun boleh, nak beli stand dengan projector pun boleh, mana-mana pun tak ada masalah, terpulang pada bajet korang lah. Tetapi kalau korang nak nampak lebih profesional, combo lah. Dan stand ni korang boleh tinggi-tinggikan lah. Dan untuk tujuan video kali ni, aku tak fokus more on the stand sebab stand ni tak ada cerita apa lah. Kita nak fokus more on the projector. Kita nak belik-belik kejap lagi dan kita akan terus ke bilik sinema untuk test dia punya pergi tak pergi. Jadi jom kita try tengok dia punya projector dulu. Jadi jom. So dalam kotak, bila korang beli je projector ni, korang akan mendapat beberapa perkara. Of course, pertama adalah projector itu sendiri. Korang akan mendapat dia punya remote control ni. Kalau korang nampak remote control ni, korang akan mendapat HDMI cable dan korang akan mendapat power cable. Okey. Simple unboxing itu saja. Jadi dari segi design, kalau korang nampak, ini adalah size projector dia lebih kurang. So dekat depan ni terdapatnya dia punya lensa dia. Kalau kamera boleh capture lensa dia, tu ada design bulat macam ni. So dekat sini terdapatnya beberapa item lah kalau korang boleh nampak. Kat atas ni ada segala button yang diperlukan. Dan korang boleh adjust dia punya focus dan juga korang boleh adjust dia punya keystone lah. So ada brand Blitzwolf. So dari segi sebelah sini, kalau korang nampak hanya terdapatnya satu port untuk dia punya power cable. Alright, dua lubang macam ni. So dekat belakang terdapatnya beberapa, boleh dikatakan I/O lah. Iaitu yang pertama adalah VGA cable, HDMI, audio input, AV input, USB 1, USB 2. Okey. Alright, dan sebelah sini tak ada apa-apa lah. So untuk projector ni, dekat dalam terbinanya speaker juga. So dari segi spesifikasi macam korang nampak dekat skrin sekarang, jadi ini adalah modelnya BWVP11 Home Theater Projector. So dia mempunyai kehidupan lampu dia lebih kurang 40,000 jam. Lama. Korang boleh gunakan lebih kurang 40,000 jam lah sebelum dia punya lampu tu macam burn out ke dah tak berfungsi. Lama. So dari segi dia punya display color lebih kurang 16.7 million. Dari segi dia punya native resolution adalah 1280 kali 720 pixel. Seterusnya dari segi dia punya kontras 3500 nisbah 1. Selebihnya korang boleh baca lah, dia simple saja. Dan yang paling penting adalah dia support juga untuk HDMI wired punya connection dan juga wireless punya connection lah, casting. Still boleh. Still boleh. Mantap. So for the price RM400 korang boleh dapat fungsi-fungsi yang boleh aku katakan agak menarik. Betul? Okay, jadi menarik tak menarik itu benda cerita on the spec lah. Betul. Okay, jadi now jom kita ke bilik sinema, kita cuba test uji apakah kemampuan projector ni. Kita akan test. Kita akan test. Oi. Sekarang kita dah ada bilik sinema, jadi jom. Macam korang nampak sekarang dekat paparan sekarang, korang akan nampak dia ada beberapa benda dekat dia punya home screen dia. Di mana yang pertama, dia ada HDMI punya connectivity. Okey. Di mana sama juga macam projector-projector lain, korang boleh gunakan projector ni dengan menggunakan wire HDMI. So untuk tujuan itu, kita cuba hubungkan projector Blitzwolf ni dengan Chewy Luxbox, iaitu sebuah 4K mini PC yang ada atas ni, kalau boleh nampak kat kamera. Gini. Atas projector ni ada satu kotak kecil tu, itu adalah 4K mini PC yang kita ada review itu hari. Kecil. So kita hubungkan HDMI dia kepada projector ni. Jadi jom kita tengok interface sebuah mini PC kepada sebuah paparan projector. Jom. So korang akan masuk ke dalam paparan. Ini adalah paparan interface untuk Windows 10 Chewy Luxbox tersebut lah. Mantap je. Okay, jadi macam korang nampak, ini adalah image dia. So kelebaran dinding itu adalah sekitar 10 kali lah. Bilik ni 10 kali 10. So jarak antara dinding dan juga projektor lebih kurang 9 kaki lah. Kita buang satu kaki sebab ada dinding belakang kan. So lebih kurang 9 kaki. So dia dapat kelebaran sekurang-kurangnya 10 kaki macam ni lah. Ini adalah default punya kecerahan dan kelebaran lah. Let's go. So untuk itu kita buka lah Google Chrome ni. So ini adalah preloaded lah. Aku dah loadedkan satu 4K Costa Rica HDR video. Okay, kita jangan besarkan dulu sebab apa, kalau kita besarkan dia akan ada copyright punya isu lah.
Jadi sambil-sambil tengok ni kita cuba bagi komen. So pada pandangan cikgu, speaker dia, bagaimana speaker dia? Speaker sangat jelas lah buat s- masa ni sebab dengan music dia kan. Speaker dia lebih kuat daripada projektor lama kan? Betul. Memang totally lebih kuat lah. Speaker ni memang totally usable. Maknanya kalau korang nak tengok cinema, ini adalah speaker yang korang boleh gunakan tanpa memerlukan extra speaker external. Betul. Alright. Jadi maaf video agak loading sikit sebab connectivity dekat sini kurang memberangsang kan? Yalah. Okay, jadi jom kita tengok dia punya klip balik. Okay. So ini adalah paparan penuh kan? Okay, kita play kan? Alright. So kalau korang tengok YouTube, jadi kalau korang tengok YouTube kat rumah korang nampak ular tu besar. Betul. Puas lah. Ini kita buka lampu sikit tau, lampu yang boleh dikatakan dim light. Kalau totally gelap, lagi cerah, lagi sharp aku boleh katakan. Google. Jadi tak apa, aku cuba tutup lampu, kita cuba tengok. Alright. So ini adalah totally kecerahan yang boleh katakan 90% gelap. Ada sikit cahaya daripada tingkap sikit saja. Alright, maafkan lagi sekali connectivity yang tak begitu memberangsangkan. Alright, kita mulakan balik lagi sekali. Sebab apa? Disebabkan internet tak berapa memberangsangkan. Kita asyik kena mula balik jadi korang akan tengok ular ni banyak kali. Tengok ular ni banyak kali. Monyet pun banyak kali. Ini panggil apa? Slot kan? Alright, kita pause lah sebab apa internet tak memberangsangkan, kita buka lampu balik. So sekarang kita nak hubungkan pada wireless punya phone. Jadi untuk tujuan itu kita menggunakan Samsung Note 10 Plus Cikgu Farouk. Sebab apa? Untuk wireless ni dia hanya boleh pakai untuk peranti Android saja. Betul. Untuk iPhone buat masa sekarang untuk peranti projektor ini korang masih lagi perlu menggunakan wire. Senang cerita HDMI lah. Okay, so macam korang nampak sekarang dia dah masuk ke dalam mirroring untuk telefon cikgu. Betul. So secara defaultnya dia menegak lah, vertical kita panggil lah. Alright, jadi untuk itu cikgu cuba main-main sikit home screen tengok. Dari segi latency, delay macam mana? Okey lah. Okay, tak begitu delay lah, okay lah. Acceptable lah. Acceptable. Alright. Jom kita try buka YouTube pula dekat you punya phone. Okay, pasang yang paling baru sekali tu. Okay, 2 hari lepas misai. So, macam korang nampak, ini adalah muka misai pada kebesaran inilah. Ini lebih kurang kebesarannya 10 kali 4 kaki, 5 kaki. Ada 4. Jadi kalau korang layan YouTube macam inilah korang akan tengok muka misai, muka Muaz, muka Faiz. 10, 80 pak. Okay, misai pun terkeluar tu. kita maksimumkan mic, apa, speaker. Alright, cuba. Tapi again lah, aku boleh katakan dia punya speaker dia still lekat-lekat lah. Betul. Jadi kita boleh rumuskan kalau pakai HDMI bunyi okey, lancar. Lagi bagus. Kalau pakai wireless dia ada sikit lekat-lekat, which is agak mengganggu kalau korang concern about that. Betul. Tapi kalau tidak memang rasa okey je lah. Alright, jadi jom. Gambar pun sama. Kalau wireless dia macam ada sangkut-sangkut sikit. Gambar dia ada glitch. Ada macam ada glitch macam petak-petak tu lah. Tak stabil lah. Tak stabil. Dia punya connection mungkin due to the phone, mungkin due to the connectivity lah. Jadi jom cikgu try kita tengok kalau main game. Try tengok Mobile Legends, kita try brawl se-frame dua. Okey, boleh. Okey, jadi jom. Okey, so sekarang cikgu dah masuk ke dalam game. Alright. So kita try tengok ada delay tak, itu paling penting lah. Okey. Ada delay sikit lah Nampak macam ada sangkut sikit lah Okey, aku dekat kat Minda Turret dah ni. Lagi. Oh, baik. Aku memang kena menyeruk ni. Balon. Okay. So macam mana? Delay dia tu melampau ke boleh main lagi? Masih boleh main lah. Masih boleh main Boleh main. Delay tak terus sangat. Takut. Okay, alright. Takut. Kedudukan Nabi patut berada kat belakang sekali Abang ada hati. Alright, so itu untuk Mobile Legends lah. Cukup. Okay, jadi jom kita try demo PUBG Mobile pula. So sekarang kita dah masuk ke dalam game PUBG. Okay cikgu, cuba cikgu try berjalan. Nampak macam ada di Okay. Terlompat. Nampak macam ada glitch sikit lah. Betul. Nampak macam ada glitch sikit. Nampak dah tembak lah. Okay, jadi untuk PUBG Mobile, dia punya glitch ataupun dia punya delay tu memang kau-kau lah. Sangkut. Jadi kalau korang nampak sekarang, dekat skrin sekarang masih lagi kad payung.
Tapi dekat telefon sekarang dah mati dah pun. Dah mati ni. Dah mati dah pun. Dekat skrin masih lagi dekat payung lah. So sebenarnya itu rumusan dia untuk PUBG Mobile Tak sesuai. tak sesuai. Jangan beli kalau nak main dekat projector PUBG Mobile, jangan. Betul. Connectivity akan jadi isu kecuali Pakai kabel. Kabel. Pakai kabel should be no problem. So itu adalah untuk projection Miracast menggunakan peranti kepada projector ni. Betul. Alright. So secara rumusannya bagaimana cikgu? Apa pendapat kau tentang projector ni? Secara ringkas lah. Pendapat aku lah kalau kita bagi ratingnya 0 sampai 10, saya boleh bagi dalam 7 ke 8 lah. 7 ke 8 lah. Sebab apa 7 ke 8? Agak tinggi 7 tu. ke 8, okey. Kenapa 7 ke 8, harga tu memang kita tak terpijak. Asalnya harga mampu milih. Yang buatkan problem ialah bila kita expect untuk main game secara atas talian online kan. Dia sangkut. Then dia punya speaker pun tak berapa smooth. Tapi dia kuat, still kuat. Tapi tak smooth. Tak smooth. So aku pun setuju dengan pendapat kau. Okay. Sebab apa tau? Bagi aku, for the price itself, this is a good projector. Betul. Sebab apa? Korang must bear in mind, dengan harga sedemikian, ini bukan projector untuk gaming, totally not lah. Betul. Ini more kepada korang nak layan media dekat rumah, home cinema kita panggil. Home cinema. Nak buat kerja-kerja komputer, presentation. kerja-kerja berwayar. Betul. Dalam masa sama menawarkan fungsi tanpa wayar yang average lah. Memadai. Kalau sekadar korang nak pancarkan telefon, nak tengok konten, nak layan YouTube daripada telefon, then okay. Tapi untuk gaming mungkin kurang sesuai due to the latency punya issue lah. Betul. Latency punya issue adalah agak crucial untuk projector ni untuk for korang. Yelah, harga pun mampu milik lah. So guys, thank you for watching. So thank you Cikgu Farouk. Alright. Thank you for having me. Sebab jemput saya. Jemput. Okay. So guys, sampai bertemu lagi video akan datang. Macam biasa guys. Macam mana cikgu? Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.